ولا يقربك شيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki telah mengajarkan kepadaku beberapa ayat yang Allah memberi manfaat daripadanya. Lalu baginda bertanya, apakah ayat itu? Lalu lelaki tadi memberitahu kepadaku, apabila kamu masuk ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sehinggalah habis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan telah bersabda kepadaku, maka sesungguhnya akan sentiasa dipelihara oleh Allah untukmu, dan syaitan tidak akan menghampiri engkau sehingga pagi. Maka telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya walaupun dia benar kepada engkau, tetapi dia tetap berdusta. Hadis ni menceritakan bahawasanya satu hari Abu Hurairah ni dia belajar untuk baca ayat kursi ni daripada syaitan. Daripada syaitan. Kan, yang ni bukan dalil kita boleh belajar dengan jin syaitan. Abu Hurairah satu hari dia jumpa Nabi SAW, maka dia pun mintalah pandangan kepada Nabi. Kan, jadi ulama ni dia kata, kenapa kita tidak boleh belajar daripada jin? Ada orang dia dakwa dia belajar daripada jin. Kan, tiba-tiba dia dapat satu ilmu terus jadi tok bomo. Ada kan, ada orang yang jenis dakwa dia macam tu kan. Maka kata dengan ulama, tak boleh dia belajar daripada jin, sebab tak ada siapa yang nak membenarkan apa yang dia buat tu betul ke salah. Kan, tak ada siapa yang nak membenarkan. Abu Hurairah tak apa, dia ada Nabi. Nabi ini Allah Ta'ala bagi kat dia mukjizat, kan, dengan ilmu yang Allah Ta'ala chosen people, yang Allah Ta'ala pilih. Kemudian dia boleh rujuklah dekat Nabi. Tapi kita nak rujuk dekat siapa? Kan, maka dalam hadis ni dia kata apa? Abu Hurairah pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dekat Nabi. Pergi tanya dekat Nabi. Kan, aku ni jumpa dengan satu orang lelaki, dan lelaki ni dia kata dekat aku, kalau hang baca ayatul kursi di ila firashika, ketika mana kamu berada di tempat tidur kamu. Kan, firash tu boleh jadi selimut, boleh jadi cadar. Kan, ada satu nasyid kan, farshit turab, bisa popular lagu tu. Farshit turab tu maksud kata satu hari yang akan jadi selimut kamu adalah turab. At-turab iaitu tanah. Kan? Jadi dia kata apa? Setan ni mai jumpa dengan Abu Hurairah, dia bagi tahu dekat Abu Hurairah, kalau hang nak dapat perlindungan daripada Allah dan kamu tidak diganggu oleh syaitan, maka bila mana kamu berada di tempat tidur kamu, maka bacalah ayatul kursi daripada awal sampai habis. Jadi dia nak confirm dekat Nabi, betul ke tak betul? Maka Nabi pun kata apa? Memang betul, walaupun pada hakikatnya setan ni dia kaki pembohong. Kan, setan ni kaki pembohong. Kita tengok keterangan dia sebut apa? Ayat kursi adalah ayat-ayat teristimewa dan mempunyai ketinggian nilai di sisi Allah Ta'ala yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kandungan ayat ini menyebut tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan maha agung. Semua sifat-sifat kebesaran Tuhan dan kesempurnaan kekuasaannya serta luas ilmu pengetahuannya. Oleh sebab itu ayat ini dijadikan wirid selepas sembahyang. Kata dengan pengarang kitab ni apa? Ayat kursi ini dia ada keistimewaan dan dia ada satu nilai yang sangat tinggi dalam ayat ni. Kita tengok apa terjemahan ayat ni. Kan? Dalam ayat ni dia sikit petua sebelum kita sebelum kita cerita makna dia, petua yang diberi oleh ulama yang saya belajar daripada guru saya, supaya ayatul kursi ni menjadi manfaat buat diri kita.
kita kena baca dia dengan 9 wakaf. Kita kena baca dia dengan 9 wakaf, iaitu ada 9 tempat berhenti dia. Bukalah dalam Quran ataupun bukalah dalam buku Yasin ke, buku tahlil ke apa ke, cari tengok. Dia akan ada 9 wakaf. Dia akan ada 9 wakaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tu wakaf yang pertama. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tu 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, 3. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, 4. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, 5. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', 6. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, 7. Wala ya'uduhu hifzuhuma, 8. Wa huwal 'aliyyul 'azim, 9. Kan, dia kena 9 kali wakaf. Jangan baca cepat kan. Kita kena nampak senapas pasal takut tengok hantu kan. Dia tengok hantu, dia bagi senapas kan. Dia kena baca dengan 9 kali wakaf. Dengan 9 kali wakaf. Apa maksud dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Al-hayyul qayyum, yang hidup dan yang berdiri sendiri. Kan, kalau kita nak tafsir ayatul kursi pagi ni, saya rasa takut kuliah habis lambat kan, panjang lah kalau kita nak tafsir. Saya bawa satu buku tebal ni, tafsir ayatul kursi. Saya kalut pergi ambil buku ni, kita hadis ni tak buat main kan, tertinggal kita hadis tu. Tu yang pinjam surau main ni kan. Dia kata apa? Allah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia, tidak Tuhan selain dia. Al-hayyul qayyum, maksud dia al-hayyum, Allah ini maha hidup, dan al-qayyum, iaitu Allah berdiri dengan sendirinya. Allah tidak bergantung kepada siapa pun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan bagi Allah itu tidak ada sinatun, iaitu mengantuk, wala naum, dan tidak ada tidur baginya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, tidak ada orang yang mampu memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah ini maha mengetahui apa yang ada di depan tangan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Kata ulama ketika menafsirkan, Allah maha mengetahui apa yang ada di dunia dan apa yang ada di akhirat. Kan? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui dengan sesuatu pun kecuali ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang berlaku, kita tak tahu. Kan? Sebab tu 40 ton duk darah daging kenguru. Kan? Kita tak tahu. Kan? Allah Taala maha mengetahui, kita tak tahu. Okey. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan luasnya kursi kekuasaannya. Kan? Meliputi langit dan bumi. Kursi ini ulama beza pandangan lah. Ada ulama kata kursi itu lambang kekuasaan Allah. Ada ulama kata kursi itu adalah langit dan bumi. Ada ulama mengatakan sabit pada hadis Ibnu Abbas, mengatakan bahawasanya kursi itu memang kursi yang ada di arasy Allah. Kan? Arasy itu lebih besar dan kursi itu kecil sikit daripada arasy tu. Itu pandangan sebahagian ulama. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak dia berat memelihara akan kita. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dia maha mengetahui, maha agung. Dan saya nak ambil sikit beberapa perkara berkenaan dengan kelebihan bagi ayat ni. Kelebihan bagi ayat ni dalam kitab yang lain. Apa dia kelebihan ayatul kursi ni? Dalam satu hadis mengatakan kelebihan ayatul kursi ini adalah 1/4 Al-Quran. Daripada satu hadis daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabatnya,
apakah engkau sudah menikah? Dia menjawab, belum. Aku tidak memiliki sesuatu untuk menikah. Rasulullah berkata, bukankah engkau hafal qul huwallahu ahad? Sahabat menjawab, ya, aku hafal. Rasulullah berkata, itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Bukankah engkau hafal qul ya ayyuhal kafirun? Sahabat menjawab, ya, aku hafal. Rasulullah berkata, itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Bukankah engkau lafaz iza zulzilatil surah Al-Zalzalah? Sahabat menjawab, ya, aku hafal. Rasulullah berkata, itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Bukankah engkau hafal idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr? Sahabat menjawab, ya, aku hafal. Dan Rasulullah berkata, itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Dan bukankah engkau hafal ayat kursi? Sahabat menjawab, ya, aku hafal. Rasulullah berkata, maka menikahlah. Kan? Maka dalam hadis ni dikatakan ayatul kursi, kelebihan yang pertama adalah ayat dia menyamai 1/4 Al-Quran, berdasarkan hadis yang pertama. Dalam riwayat yang kedua mengatakan ayat ini adalah ayat yang agung, ayat yang azim. Pasal apa? Sebab dalam ayat ni menceritakan tentang Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan seluas langit dan bumi. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada hadis Anas bin Malik, daripada Ali bin Abi Talib, penghulu ayat-ayat Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Yang ketiga, ayatul kursi ini merupakan penghulu bagi ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, yang ni tak ada dalam kitab kita, saya ambil daripada riwayat lain. Yang keempat, ayatul kursi merupakan ayat yang tergantung di arasy Allah. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, surah Al-Fatihah ayat kursi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan qulillahumma malikul mulki adalah ayat yang tergantung di arasy, tidak ada hijab di antaranya dengan Allah, antara beberapa ayat yang ditulis di arasy. Kan? Dan ada hadis yang mengatakan ketika mana Rasulullah membaca akhir surah Al-Baqarah dan ayat kursi, Nabi nanti gelak, Nabi akan ketawa, dan Nabi akan berkata, kedua-duanya, iaitu ayat-ayat terakhir surah Baqarah dan ayat kursi itu adalah harta yang terpendam di bawah arasy. Kan? Itu antara kelebihannya. Antara kelebihannya juga adalah ayat kursi merupakan ubat dari gangguan jin dan syaitan. Kan? Amal selalu, insya-Allah jin syaitan ni dia tak berani nak apa? Dia tak berani nak kacau lah. Ada orang kata jin tu boleh terbakar ke apa kan? Yang tu wallahu a'lam lah. Saya tak tahu, saya tak pernah tengok lagi jin terbakar kan. Tuan-tuan bisa tengok jin terbakar? Bisa tengok? Tak tahu, saya tak bisa tengok kan. Tapi sabit daripada hadis Nabi SAW kan, memang tadi kita baca dah dalam riwayat kita ni, hadis ni kata apa? Syaitan sendiri ajak untuk selamat daripada jin dan syaitan, kita baca ayatul kursi kan. Antaranya ayatul kursi merupakan ubat ataupun tangkai, bukan tangkai suruh pergi pakai kan, penangkal supaya tidak terkena akan apa saja penyakit, santau ke, sihir ke kan. Kalau di Indonesia dia ada nama ilmu pelek kan. Ilmu pelek ni ilmu kira sihir lah kan, ataupun kena ilmu pengasih. Ada orang buat ilmu pengasih bagi apa, ada ilmu pengasih yang bagi orang suka kat kita kan, pergi cari minyak dagu dekat perempuan tu, bagi dia suka kat kita. Ada ilmu pembenci, bagi cerai laki bini, rumah tangga, bagi rosak rumah tangga. Ada ilmu santau, santau macam-macam santau lah kan, santau angin lah, santau makan lah, santau kulit lah, macam-macam lah kan. Nak selamat daripada semua benda tu, kata dengan Syekh Sulaiman Al-Ashqar, berkata sebaik-baik cara yang dilakukan untuk mengusir jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia adalah dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, terutamanya ayat kursi kan, terutamanya ayat kursi. Tapi seperti mana yang saya kata tadi, apa ni yang saya kata tadi, bacalah dengan 9 kali wakaf kan.
Dan ada riwayat dia kata di sini dikisahkan daripada Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Abidin dari Wahab bin Munabbih. Ni satu ilmu yang bagus ya. Kalau boleh salin lah. Apabila seseorang terkena sihir, hendaknya ia mengambil 7 daun bidara hijau yang tumbuh, tambahkan air dan bacakan ayat kursi dan diminum dengan 3 tegukan. Setelah itu ia mandi. Cara ini insya-Allah akan menghilangkan pengaruh sihir. Kan? Dia kata apa? Ni Imam Qurtubi kata. Kan? Satu orang yang kena sihir, ambil daun bidara 7 helai warna hijau ya, buah dalam ayat. Lepas tu baca ayat tu kursi, kemudian diminum dengan 3 tegukan. Jangan minum 1 timba. Kan? Minum 3 teguk. Lepas itu baki ayat tu dibuat mandi. Insya-Allah supaya ianya akan menghilangkan sihir tersebut. Kan? Antaranya lagi yang ke-8, yang terakhir, kelebihan bagi orang yang ada lagi 2. Kelebihan bagi orang yang membaca ayatul kursi adalah ianya akan menjaga keluarga dan harta. Ni semua sabit pada hadis-hadis ya. Saya tak baca hadis tu, baca hadis panjang. Dan antaranya lagi orang yang baca ayatul kursi selepas daripada solat, kan, maka tidak ada penghalang di antara dia dengan syurga kecuali mati. Kan? Yang tu hadis sahih ya. Dan orang yang membaca ayatul kursi, maka dia akan memberi berkah kepada makanan. Seorang laki-laki datang mengadukan kepadanya bahawa di dalam rumahnya terdapat sesuatu yang menyebabkan hilangnya makanan. Kan? Ni cerita daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Ada seorang lelaki mai jumpa dia. Dia bagi tahu dekat Aisyah, "Wahai Aisyah, rumah aku ni macam tak ada berkat. Rumah aku ni macam tak ada berkat." Lalu Aisyah berkata, "Di manakah posisi kamu dari ayatul kursi? Tidaklah dibaca ayat kursi atas sebuah makanan dan lauk, melainkan Allah akan menambahkan keberkatan pada makanan dan lauk tersebut." Kan? Ini antara 10 perkara ayatul kursi itu mempunyai kebaikannya. Kan? Maka ya. Dia itulah yang disusun oleh ulama berdasarkan riwayat-riwayat. Kan? Dia ambil ayat tu dulu, dia susun di situ. Kan? Sebenarnya banyak riwayat lagi penambahan ayat-ayat yang lain lah. Kan? Tapi kita ambil yang tu setakat ni lah. Kalau ikut tok-tok orang dulu lama-lama, dia tambah lagi macam-macam kan. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Kan? Tu sekali tambah kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka mimman tasha. Kan? Bagi perhabis ayat tu. Ada satu masjid di Sungai Petani, saya pergi mengajar. Dia siap dengan tahlil tu lepas maghrib. Kan? Tak nak tunggu pada orang. Kan? Tahlil tu pula kira makan lepas tu apa pula. Kalau buat roti menggali gulai daging, dia buat 100 lah. Kan? Kalau buat nasi tomato dengan ayam dengan dalca, dia balas 200. Tahlil tu tak nak tunggu pada orang. Kan? Yang tu dia panjang lagi lah. Kan? Jadi dia ada riwayat-riwayat dia. Kan? Terdapat banyak di dalam riwayat hadis yang menjelaskan kelebihan ayat ini. Bagi sesiapa yang mengamalkannya pula akan dilindungi daripada syaitan yang dilaknat. Bahkan di dalam satu riwayat mengatakan ayat kursi merupakan penghulu ayat-ayat di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bubur radhiyallahu an tu tak betul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an digunakan kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya membaca ayat ini pada bila-bila masa. Lebih-lebih lagi ketika hendak tidur, kerana ia menjadi pelindung dan penghalang daripada gangguan syaitan. Dan bila kita baca ayat Quran, maka ayat Quran itulah yang akan menjadi pertolongan buat diri kita. Saya teringat satu kisah jadi di Kulim. Masuk paper cerita tu, saya baca dalam paper lah. Kan? Satu makcik tu naik motor kena langgak dengan teksi. Kan? Teksi tu langgak dia. Makcik tu pun badan boleh tahan ke 2 kali saya kot. Kan? Bila teksi tu langgak dia melambung
Melambung tuan-tuan tahu dia pergi mana? Dia melambung pergi naik atas bumbung teksi tu. Ni cerita betul ni. Dia bertangkap dengan gamak-gamak. Elok teksi tu pun kona-kona sidai dia pun motor pun jatuh, dia melambung, dia duduk elok betul-betul atas bumbung teksi tu. Teksi tu pun berhenti, depa pun buat turun dia. Depa dan tangkap gamak sebelum dia turun. Dia duduk relax elok atas bumbung. Kan? Lepas tu bila ditanya kat dia, "Makcik, macam mana makcik boleh selamat ni?" Dia tak tahulah. Tapi makcik tiap-tiap kali nak bawa motor, makcik ni baca ayatul kursi. Kan? Kan? Dia jadi maunah. Kan? Kita nak dapat karamah ni bukan level kita lah. Kan? Itu level wali-wali. Kan? Wali dia dapat karamah sebab dia dekat dengan Allah. Allah bagi kelebihan dekat dia. Kan? Tapi kalau kita ni ada amalan yang kita buat, maka tak mustahil Allah Ta'ala bagi ma'unah. Ma'unah ni pertolongan. Kan? Tiba-tiba dalam kesusahan Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada kita. Kan? Di antara kelebihan ayat kursi ialah siapa yang membaca ayat kursi selepas solat fardu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Siapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara daripada gangguan syaitan. Siapa yang membacanya ketika sedang marah, maka hilanglah rasa marahnya. Kan? Dia kata apa? Siapa yang baca ayatul kursi selepas solat fardu. Kan? Baca ayatul kursi lepas solat fardu ni memang ada hadis sahih lah. Kan? Jadi kalau kita macam mana pun, kalau boleh jangan tinggal ayatul kursi selepas daripada solat fardu. Siapa yang baca ketika hendak tidur, terpelihara daripada gangguan syaitan. Kan? Selalunya waktu kita tidur ni lah setan cukup seronok nak kacau kita. Kan? Sama ada dia kacau kita melalui mimpi. Kan? Sebab ada mimpi yang boleh datang daripada syaitan. Kan? Tidur malam ada 3 jenis mimpi. Kata ulama ada 3 jenis mimpi. Mimpi yang pertama, mimpi yang baik datangnya daripada Allah. Yang kedua, mimpi yang buruk datang daripada syaitan. Dan ketiga, mimpi yang datang daripada keinginan kita sendiri. Siang hari duk ingin macam-macam sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Itu pun jenis mimpi ke. Kan? Ada pula orang yang diganggu dengan dia tak diganggu dengan mimpi tapi kena tindih. Kan? Tidur malam kena tindih. Tidur malam dulu masa saya mengaji di Port Dickson, asrama kami ni duduk dalam hutan. Saya tiap-tiap Khamis malam Jumaat memang confirm kena tindih. Kan? Malam tu nak tidur tahu dah memang dikena. Kira kerap lah kena tindih. Kan? Buka lah ayat Quran. Hantu tu kurang ajak macam tu. Kan? Jenis fighter kan. Tiap-tiap minggu dia kacau. Kan? Jadi kita amal dengan ayatul kursi. Kan? Supaya dia tak ganggu kita. Kena tindih lah, macam-macam lah. Gangguan syaitan ni dia boleh kacau kita dengan macam-macam. Kan? Dia boleh kacau kita dengan tidur malam, tiba-tiba dia main goli kat rumah kita. Kan? Dengar orang main goli, tik 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 tik, goli duk bunyi. Tidur malam tiba-tiba dengar ada orang duk cakap bumbung. Kan? Ayat-ayat ruqyah antaranya suratul Fatihah. Kan? 3 ayat surah Al-Baqarah yang terakhir tu yang kita baca pada kuliah yang bulan sudah, itu semua kalau digabungkan insya-Allah boleh dijadikan sebagai pendinding. Kan? Tapi kadang-kadang ada orang dia baca tak jadi, bersifar. Kan? Dia baca ayat kursi tak jadi. Pasal dia tengok jin tu, dia tengok takkan baca aku tak ada iran lah. Kan? Baru ni ada siapa kami baca di mana tak? Yang tempat duk jadi kacau kan, yang dia duk yang duk ketuk pintu kan. Ada siapa kami baca, tengah-tengah dia baca botol mineral main tang kepala dia. Kan? Baling botol mineral kat kepala dia. Tengah-tengah dia duk baca ni, tengah-tengah dia duk ruqyah, botol mineral main tang kepala. Kan? Pasal apa? Waktu tu maaf cakap kan, waktu tu syaitan tengok ni mengaruh aku tak ada heran kat lah. Kan? Dia balinglah botol kat kita. Kan? Dia buat kita ni macam lekeh kan. Kan? Jin syaitan ni kalau kita lagi kuat daripada dia, maka dia takut kat kita. Kan? Tapi kalau amalan kita tak cukup, dia pun tengok je ni hengki-pengki lah. Kan? Aku boleh buat main dengan dia. Dia buat main dengan kita.
Kan pasipah ada cerita yang menceritakan kepada kita, ada orang kena rasuk, kadang-kadang kita pergi ruqyah, baca pilah apa pun tak jadi kat kawan tu. Kan baca yang tu kursi, baca yang tu, baca ini, baca tu, baca ni, tak jadi apa. Jin tu gelak kita, ni hampir balik aku peduli kat hang. Aku hidup lagi panjang benda hang. Ya, dia cakap dengan kita lagu tu. Tapi tiba-tiba main satu orang tu, dia ni tak baca apa pun, bismillah. Ya, tengok kawan tu keluar elok. Pasal kawan yang baca bismillah tu kemas. Kan? Dia tu memang betul-betul beramal dengan apa yang diajar dalam Islam, maka jin syaitan tengok tu jadi takut, kan? Itu sebab tu kita kena kuat dengan amalan, baru baca sikit menjadi, kan? Ni kalau tak kuat dengan amalan, baca berapa banyak pun syaitan tengok aku serupa apa main gempak aku ayat tu kursi, kan? Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata apa? Siapa yang membaca ayatul kursi ketika dia marah, maka akan hilang rasa marahnya. Kan? Itu yang pertama lah. Yang kedua, membaca ayatul kursi juga akan memberi keselamatan ketika dalam perjalanan. Kan? Nak berjalan pergi mana-mana, baca ayatul kursi. Supaya apa? Supaya dia jadi keselamatan atas diri kita. Kan? Daripada Abdul Rahman bin Auf menerangkan bahawa apabila ia masuk ke rumahnya, dibaca ayat kursi pada 4 penjuru rumahnya dan mengharap supaya menjadi penjaga dan pelindung daripada syaitan, kan? Antaranya dalam riwayat yang disebut, baca ayat kursi ini boleh melindungi rumah kita daripada gangguan jin dan syaitan, kan? Cara dia macam mana? Baca ayat kursi di 4 penjuru rumah kita, kan? Masuk baca penjuru ni, baca penjuru tu, baca penjuru ni, baca penjuru tu, kan? Tetapi ulama sebut, bila kita nak baca, kita kena jagalah hukum tajwid dia, makhraj dia, baru benda tu jadi mujarab, kan? Kalau baca pun tak jelas, kan? Baca jampi tak jelas, kan? Baca macam tu memang tak jadi, kan? Baca macam tu memang tak jadi. Setengah orang dia baca macam tu, kita pun tak tahu apa dia baca, kan? Allah la ada rumah mana lagi yang mau main ini, kan? Baca tu, tak jadi. Dia kena baca sebiji-sebiji, kan? Makhraj tu kena jaga, barulah dia akan menjadi pelindung pada diri kita. Mudah-mudahan dapat kita amal dengan apa yang kita belajar ni. Jadi kalau dia tu sebati dengan kita, amalan yang sebati dengan kita, wallahu taala alam. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita bahagian mana yang syaitan saya tak tahu. Yang terbakar tu saya tak tahu lah. Pasal saya tak pernah jumpa dengan mana-mana riwayat yang mengatakan kalau kita baca ayat kursi itu akan menyebabkan jin jadi terbakar tu. Wallahu alam, tak pernah jumpa. Melainkan dia hanya dakwaan sahaja, melainkan dia hanya dakwaan semata-mata, kan? Tapi kalau kita baca ayatul kursi, disebabkan keagungan ayatul kursi itu, kan, yang menceritakan tentang kehebatan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu saya kata tadi, kalau kita nak tafsir ayatul kursi tu, kita ada tebal ni, kan? Kalau nak tafsir lah, kan? Kalau nak cerita pasal al hayyul qayyum tu saja dah cukup hebat dah, kan? Al hayyu iaitu Allah yang maha hidup, kan? Makna kata Allah ni yang maha hidup, yang takkan mati selama-lamanya. Al qayyum pula iaitu Allah yang maha berdiri sendiri, iaitu Allah ni dinamik, kan? Allah dengan diri dia, kita bergantung ke Allah, Allah tak bergantung kat kita. Maka kita sedang patah balik kepada mentauhidkan Allah dalam ayatul kursi ni, kan? Jadi bila mana kita dalam ayatul kursi ni, antara manfaat dia ataupun benda yang ada dalam tu adalah kita sedang patah balik kepada nak mengesahkan Allah Ta'ala. Bila kita mengesahkan Allah Ta'ala, tak ada siapa yang boleh bagi mudarat kat kita, kan? Tengok Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Saya cerita hari tu, kan, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Pasal satu hari ketika dia tengah sibuk mengajar, bila ada orang minta dia pergi ruqyah orang yang kena rasuk, dia tak boleh pergi. Dia kata apa?
hang ambil aku punya slipper pergi tunjuk dekat syaitan tu. Ya, ambil di luar, ambil slipper aku, tunjuk slipper aku yang dekat jin tu. Bila dibawa pergi tunjuk slipper tu dekat jin tu, ambil tunjuk slipper, tunjuk lagu tu, jin tu lari. Jin tu lari. Lepas Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, ada ustaz Cak Ayam macam saya ni lah mengajar ni di kuliah mana kan. Tiba-tiba ada orang kena rasuk lagi. Saya masa Imam Ahmad meninggal, saya duk hidup, saya duk tengok Imam Ahmad buat lagu tu. Kan, lepas dia meninggal, saya pun nak act kan. Ingat slipper hang seorang bagus. Slipper aku pun kemas. Kan? Kita pun jadi kisah yang sama ke. Kita tapi ambil slipper saya tunjuk kat jin tu, bila pergi tunjuk, jin tu gelak. Ni lah takat slipper hang pergi balik. Kan, aku tak heran lah. Kan? Lepas tu kawan ni pening lah. Apa hari tu masa Imam Ahmad bin Hanbal hidup, tunjuk slipper dia, saya jin tu lari. Kan? Tapi tunjuk slipper aku, jin tak lari. Kemudian dia ambil, pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, tanya dekat keluarga dia, ada tak slipper Imam Ahmad bin Hanbal? Pergi ambil slipper tu, pergi tunjuk lagi sekali kat jin tu, jin tu lari. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal dah meninggal dunia dah. Kan? Bila ditanya pasal apa dia takut, dia bukan takut dekat slipper tu, dia takut kepada pemilik slipper. Sebab pemilik slipper tu adalah orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Kan? Jadi kaifiat ayatul kursi ni, kita baca dia bukan takat di mulut, tapi kita baca dengan memahami makna dia, iaitu dengan kita nak mengesahkan Allah Ta'ala. Bila kita meletakkan Allah yang Maha Esa, memang tak ada makhluk yang boleh bawa mudarat kat kita lah. Kan? Tapi secara umumnya boleh saya kata, kalau kita baca ayatul kursi ni, jin lari lah. Kan? Dia lari lah daripada kita. Kan? Nak kata sampai terbakar tu, memang tak ada riwayat yang kita jumpa yang mengatakan dia terbakar kan. Kalau nak kata terbakar, jin tu sendiri dibuat daripada api kan. Nak terbakar lagu mana? Wallahu a'lam, tak tahu lah. Macam azan dia lari terkentut-kentut kan. Itu ada hadis yang sebut kan, ada hadis yang sebut bila azan dia lari terkentut-kentut. Maka daripada hadis itulah kita gabung, kalau berlaku satu-satu kacau di satu tempat tu, antaranya kita azan kan, azan supaya dia takut dengar azan tu. Antaranya baca ayatul kursi, antaranya baca ayat-ayat ruqyah kan, 5 ayat ni awal daripada surah Al-Baqarah, 3 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah, itu semua ayat ruqyah kan. Termasuklah surah Al-Hashr, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, sampai habis 3 ke 4 ayat yang terakhir kan, surah Al-Hashr. Yang tu semua antara ayat-ayat yang sepatutnya kita amal dalam kehidupan kita supaya kita selamat daripada gangguan jin dan syaitan. Kan? Tak dapat dinafikan, zaman semakin canggih, tapi nampak gaya macam sihir pun macam-macam kan? Sihir macam-macam kan? Zaman canggih ni, baru ni jumpa seorang kawan menjaga apa tu, menjaga ayam goreng ya. Kawan sebelah tak puas hati, menjaga ayam goreng untung berapa banyak kan? Ayam seketul RM2 nak untung berapa banyak? Sekupang 2 kupang untung kan? Dengan ayam, dengan tepung, dengan yang tu, dengan yang ni, duduk tengah panas menjaga ayam goreng. Tu pun orang tak puas hati, orang sihir dia kan? Sampai tak boleh menjaga, bagi pelingkul tutup menjaga habis. Zaman canggih zaman ada food panda, zaman nak main 5G, tapi orang duk buat agak benda-benda haram ni kan? Jadi kita jadikan yang amalan kita ni sebagai benteng lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat yang baik daripada Allah. Kelemahan kekurangan berpunca dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار واعف عنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.